Siapa yang ada 3 perkara ni, maka baginya kemanisan iman. Maknanya iman masih tidak manis kalau tidak ada ini. Ada iman tapi tidak manis. Bukan nafikan iman, bukan makna iman tidak ada. Tak, iman ada, cuma tidak manis. Sebab tu yang kita inginkan lagi, hadis ini hadis haqiqah. Hadis ini hadis menyampaikan hamba tersebut kepada peringkat yang tinggi. Maksudnya hamba ada irtiqa. Hamba ini ada tingkatannya. Dia semakin naik, semakin naik. Sebab tu ada di kalangan orang yang baru masuk Islam, baru mendapatkan iman. Tapi bila kasih dengan baginda Nabi, manis imannya, cantik imannya, maka terzahir pada dirinya kecantikan iman tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, karena tu luzum, wajib bagi kita untuk mengasihi baginda Nabi SAW. Karena ini pintu utama kita kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair wa ba'd. Saya muliakan para habaib, tuan-tuan, para asatizah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah izin kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini, pada malam bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan mengagungkan hari-hari dan malam pada permulaan Zulhijjah ini. Bacaan yang dibacakan oleh kita sebentar tadi, yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz, disebut oleh Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa siapa yang membaca doa ini, La ilaha illallah, yang disebutkan tadi, sampai kepada akhirnya, sebanyak 10 kali pada setiap hari, sepanjang Zulhijjah, sehinggalah 10 Zulhijjah, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi lazimkan dengan zikir tersebut, dengan doa tadi, La ilaha illallah adadal layali wadduhu, sampai kepada akhir, min yaumina hadha ila yaumiddin. Dan berdoa dengan doa yang disebutkan ini, kita menyebutkan dengan adat ataupun bilangan yang tidak tentu. Telah kita sebut secara umum. Kalau dibaca di sini, La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah sebanyak hari-hari dan bulan-bulan. La ilaha illallah adada amwajil buhur, sebanyak buih-buih yang ada di lautan. La ilaha illallah adadal layali wadduhur, maksudnya sebanyak hari, malam dan juga hari. Jadi dijawab oleh Syekhina Al-Allamah Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim rahimahullahu ta'ala, raid Ashirah Muhammadiyah di Misra, dan dia salah seorang daripada kibar ulama Al-Azhar Al-Sharif, menyebutkan tentang bacaan zikir yang disertakan dengan bilangan yang tidak ditentukan dengan beberapa bilangan, seperti yang disebutkan dalam zikir ini, dalam selawat, dalam doa yang dibacakan. Begitu juga kalau tuan-tuan buka dalam Dalailul Khairat,
Karangan Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu pun sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adad ar-rish, sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuh badan manusia dan jin daripada permulaan kejadian sampai ke akhir kejadian. Berapa banyak? Tak tahu. Jadi satu selawat tersebut seakan-akan merangkumi jutaan, triliun. Malah tidak ada bilangan yang tertentu, yang sangat banyak. Dengan satu bacaan, jadi menggandakan bacaan tersebut kepada banyak gandaan. Dari mana datang bacaan yang sebegini? Ada dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Bacaan Nabi SAW di dalam tahiyyat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang didoakan oleh Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti mana yang engkau selawatkan kepada Sayyidina Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Seperti mana? Ada berapa banyak? Tak tahu. Berapa banyak bilangan? Tak tahu. Dan itu disebut dalam hadis. Bacaan tadi ada. Dengan seperti banyaknya ini, seperti banyaknya ini, maka tidak ada masalah bacaan tersebut. Ini kalau ada orang yang mempertikaikan. Ada orang datang kata pertikai, kata kita ni selawat satu saja, tapi sebut macam juta. Karena kita nak selawat berjuta tak sempat. Maka disebut oleh syarak, sebut oleh baginda Nabi SAW, ada bacaan yang satu kali dibaca, tapi seakan-akan jutaan kali kita telah mendapatkan pahalanya. Dan dalilnya ada dalam hadis dan ada dalam riwayat yang disebutkan oleh para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita ingin bincang tentang satu tajuk yang saya pun tidak mau manjangkan. Perbahasan kita terlalu panjang. Karena yang terbaik adalah ma qalla wa dal. Yang sedikit tapi memberi panduan. Yaitu perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan pintu cinta. Apa pintu cinta yang saya maksudkan dalam tajuk tersebut? Yaitu pintu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang menyampaikan kita kepada mahabbatullah. Kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Apa pintu yang paling hampir? Karena pintu-pintunya banyak. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala banyak pintu. Tapi pintu yang paling hampir yang disebut oleh para ulama adalah kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak selawat kepada Nabi menjadi pintu utama untuk sampai kepada Allah? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang kuncinya. Karena baginda Nabi SAW adalah orang yang mengetahui mana jalan yang paling hampir untuk sampai kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada malam ini kita ingin bicarakan berkenaan dengan luzum mahabbah. Wajib bagi kita semua untuk mengasihi baginda Nabi SAW, seperti yang pada minggu lepas saya maklumkan, saya bagi tahu bahawa seorang yang mencintai baginda Rasul SAW, yang penuh dalam hatinya dengan mahabbah kepada baginda Rasul dan ahli keluarga baginda Rasul SAW, para sahabat baginda Rasul, maka mereka tidak akan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan digelincirkan jalan mereka daripada Allah. Mereka tidak akan menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena mahabbah ini. Di mahabbah ini, kasih ini akan menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua mengasihi Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba' tidak sama dengan ati'uni, tidak sama dengan taat. Karena taat kadang berlaku disebabkan takut. Taat berlaku disebabkan karena gerun. Tapi
ittiba' mengikuti seseorang tersebut tidak lain dan tidak bukan melainkan kerana mahabbah, cinta. Seorang mengikuti seseorang tidak lain adalah kerana mahabbah. Anak mengikuti cara jalan ayahnya, anak mengikuti cara pakaian ayahnya. Walau ayahnya tidak menyebutkan suruh memakai pakaian yang sedemikian, tidak suruh anaknya berjalan sebegitu, tidak suruh anaknya untuk suka makan seperti yang ayahnya suka, tidak disuruh oleh ayah. Tapi anak mengikutinya. Karena apa? Karena mahabbah. Karena kasih. Itu kita bincang pada malam ini berkenaan dengan kasih kita kepada baginda Nabi. Karena itu adalah jalan utama kita, pintu utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lazim para salihin terdahulu mengenalkan anak-anak mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kenal anak-anak dengan Nabi, maka mereka akan mentakzimkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak akan mentakzimkan syariat Allah kalau mereka tidak mengenal musyarri', yaitu yang membawa syariat tersebut, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mencintai musyarri', maka orang itu akan mencintai syariat, yaitu Allah. Siapa syariat? Allah. Siapa musyarri'? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti jalan tadi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar ibu bapa mengajarkan anak-anak mencintai Rasulullah, Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa ramai orang pada zaman sekarang yang mengakui bahawa mereka mencintai agama Allah, tetapi tidak menjalankan seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengikuti jalan yang diikutkan, yang diberi panduan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ada orang yang mengaku bahawa mereka mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda Rasul. Tetapi mulut mereka tidak sunyi daripada menempelak umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menuduh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang berat. Tuduh umat Nabi dengan tuduhan syirik. Tuduh umat Nabi dengan umat yang melakukan bid'ah dalalah. Kenapa begitu? Karena mereka hanya mempunyai iman, tetapi iman mereka tidak punya halawah. Tidak ada kemanisan. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Sesiapa yang ada tiga perkara ini. Tiga perkara yang kata Rasulullah, "Man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara ini kalau ada, maka akan dia dapati kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dikasihinya daripada selain daripada Allah dan Rasul. Maksudnya daripada anaknya, daripada isterinya, daripada hartanya. Disebut oleh Sayyidina Ali, hatta min ma'il barid fi dhama. Maksudnya air yang sejuk ketika mana dalam keadaan yang dahaga. Kita sangat dahaga. Benar apa yang paling kita suka pada waktu dahaga? Nasi biryani? Tak. Waktu dahaga, orang akan suka dengan air yang sejuk. Seorang khalifah ditanya, kalaulah kamu oleh seorang sufi, seorang ulama besar sufi, dia kata, wahai tuanku, kalaulah kamu diberikan pilihan, kamu akan mati di tengah padang pasir disebabkan tidak ada air. Tiba-tiba datang seseorang bagi tahu kepada kamu bahawa kalau kamu nak air yang ada di tangan saya, setengah air ini kamu nak bayar apa kepada saya? Kalau saya bagi minum setengah, kata dia, saya akan bayar setengah negara saya. Jajahan saya ini saya akan bayar setengah untuk setengah daripada air tersebut. Baik, kalau saya bagi semua, kamu akan bagi apa? Saya akan bagi semua terus negara saya. Maknanya kata ulama ini, kecil sungguh harga bagi harta dan juga kedudukan kamu, wahai tuanku. Kenapa? Karena dia hanya harganya sebesar sebotol air sahaja. Ketika mana dalam keadaan yang perlu pada waktu tersebut. Dengan mati, dengan negara pada waktu itu. Harta, emas, dengan air pada waktu tersebut. Mana yang kita akan pilih? Orang yang dah nak mati, dahaga, jumpa air, jumpa emas. Dia nak ambil yang mana pada waktu tersebut? Kalau diberi pilihan.
Salah satu saja kamu kena ambil. Kau orang yang memikirkan pada waktu tersebut tentang kepentingan pada waktu itu yang perlu bagi dia adalah air. Dia akan minum air pada waktu tersebut. Dan orang yang begini, karena dia sukakan air, lebih sukakan air yang sejuk ketika mana waktu yang sangat dahaga, kata Sayyidina Ali, baginda Nabi SAW lebih kami sukai, lebih kami cintai daripada perkara tersebut. Jadi karena itu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mempunyai halawah, ada kemanisan pada iman. Kata Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam syarah beliau bagi Bahjatun Nufus, kitab beliau yang agung, syarah kepada hadis Mukhtasar Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa iman ada dua jenis. Fihi halawah wa fihi talawah. Fihi halawah wa talawah. Dan juga ada iman yang fihi mararah. Ada iman yang ada kemanisan dan cantik. Dan ada iman yang baginya mararah. Ada kepahitan iman tersebut. Dia ada iman tapi imannya pahit. Jadi bila Nabi sebut salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang ada tiga perkara ni maka baginya kemanisan iman. Maknanya iman masih tidak manis kalau tidak ada ini. Ada iman tapi tidak manis. Bukan nafikan iman. Bukan makna iman tidak ada. Ada. Iman ada. Cuma tidak manis. Batu yang kita inginkan lagi. Hadis ini hadis haqiqah. Hadis ini hadis menyampaikan hamba tersebut kepada peringkat yang tinggi. Maksudnya hamba ada irtiqa. Hamba ini ada tingkatannya. Dia semakin naik, semakin naik. Sebab tu ada di kalangan orang yang baru masuk Islam, baru mendapatkan iman. Tapi bila kasih dengan baginda Nabi, manis imannya. Cantik imannya. Maka terzahir pada dirinya kecantikan iman tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, karena itu luzum, wajib bagi kita untuk mengasihi baginda Nabi SAW. Karena ini pintu utama kita kepada Allah. Dan permasalahan yang berlaku pada waktu sekarang ini, para pemuda, anak-anak gadis yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, ibu ayah yang tidak memberi panduan yang baik kepada anak-anak mereka untuk mengikuti jalan baginda Nabi. Karena apa? Kan tidak mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak kenal Rasulullah. Tidak kenal Nabi dengan sebenar pengenalan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan wajib bagi para ibu bapa ketika mana anak mereka telah sampai kepada hadid tamyiz, iaitu sampai kepada peringkat mumayyiz. Apa makna tamyiz? Yakni yang boleh membezakan. Baik, apa dia punya dawabit? Dawabit bagi tamyiz apa? Ulama kata berbeza-beza. Ada sebahagian mengatakan yang boleh mengenal tangan kanan dan kiri. Kalau tanya mana kanan, mana kiri, maka ada minal mumayyizi. Ini orang mumayyiz. Ada yang kata kalau boleh basuh najis dengan tangannya sendiri. Ada yang kata dah boleh makan dengan tangan dia sendiri. Kalau tak perlu suap, boleh makan sendiri dah. Nah, dan haddu tamyiz pada waktu sekarang, kadang-kadang pada anak-anak kecil kita ni lebih cepat mumayyiznya daripada orang yang terdahulu. Dengan zaman gadget yang ada sekarang ni, dengan handsetnya dan sebagainya, mereka kemungkinan lebih cepat untuk mengenal perkara tersebut dibandingkan dengan orang dulu. Kemungkinan umur 5 tahun dah tamyiz pada waktu tersebut. Dan apa kewajipan bagi ayah dan ibu kepada anak-anak mereka ketika mana ingin membesarkan anak tersebut? Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Saudan rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang mensyarahkan kitab Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahawa wajib bagi ibu dan ayah tersebut mengenalkan anak-anak tadi kepada ibu bapa tadi mengenalkan kepada anak-anaknya tentang Allah. Menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang mudah untuk anak tadi memahaminya. Yang kedua, mengenalkan anak tersebut tentang baginda Nabi SAW. Bagi tahu bahawa Nabi Muhammad itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Hisham. Disebutkan begitu, cukup sakat itu saja, tak apalah, dia kata.
Kemudian kata beliau, kenalkan pula baginda Nabi dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, diwafatkan oleh Allah di Madinah Al-Munawwarah. Dan baginda Nabi SAW mempunyai beberapa orang anak, mempunyai beberapa orang isteri. Dan ceritakan tentang akhlak baginda Nabi yang mampu diterima oleh budak tersebut ketika umurnya, sebagai kefahaman kepadanya. Maksudnya itu perkara pertama yang perlu disampaikan oleh ibu dan ayah kepada anak mereka. Bukan dikenalkan ibu anak-anak mereka dengan Mickey Mouse, dengan apa? Batman, Superman, Iron Man dan sebagainya. Itu lebih mereka kenal. Figura-figura ini mereka lebih kenal. Dikenalkan anak mereka dengan pemain-pemain bola sepak. Itu lebih dikenal oleh anak mereka dibandingkan dengan baginda Nabi SAW. Mereka lebih kenal minuman yang disukai oleh Messi dibandingkan dengan minuman yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Ini betapa jauh didikan para ulama, para salihin terdahulu. Mereka melahirkan anak mereka dengan tujuan untuk anak mereka ini menjadi kekasihnya baginda Rasul SAW. Maka mereka akan menyusun perjalanan hidup anak ini, moga-moga benar menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata kepada baginda Nabi SAW. Tuan semua, dalam kitab yang saya baca ni, iaitu kitab Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, kitab yang sangat agung, Asy-Syifa di Ta'rifi Huquqil Mustafa, disebutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang mengasihi baginda Nabi SAW. Hari ini kita nak dengar 2-3 cerita kenaan dengan para sahabat Nabi yang moga kita dapat mengambil contoh daripada mereka, kerana mereka telah melalui pintu tersebut. Kita malam ni nak tahu pintu cinta. Mereka dah lalu dah pintu tadi, dah masuk dah ke dalam taman. Mereka dah masuk ke dalam mahligai, melihat dan mengecapi apa yang nikmat yang mereka telah dapatkan. Hari ini kita nak melalui pintu mereka. Kita nak melalui jalan yang mereka lalui. Moga-moga kita juga akan bersama dengan mereka di dalam mahligai tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ada seorang lelaki di kalangan para sahabat Nabi, namanya Sayyidina Thawban radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Thawban adalah salah seorang daripada orang yang berkhidmat kepada baginda Rasul. Ramai orang yang berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Thawban. Sayyidina Thawban ditanya oleh baginda Nabi SAW pada satu hari, kerana baginda melihat beliau dalam keadaan yang kurus kering, pucat rupanya. Maka ditanya oleh Nabi SAW tentang keadaan beliau. Adakah kamu sakit, wahai Thawban? Maka Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Rasulullah, kamu itu lebih saya kasihi daripada keluargaku dan hartaku. Wa inni la adhkuruka fama asbiru hatta aji'a fa anzuru ilaika. Ya Rasulullah, saya ketika mana mengingati kamu, ya Rasulullah, saya ingat kamu. Ini hamba khadamnya Rasulullah yang setiap hari bersama dengan Rasulullah pun mengatakan bahawa, ya Rasulullah, bila saya teringat kamu, ya Rasulullah, saya tidak sabar. Saya tidak sabar. Fama asbiru hatta aji'a fa anzur ilaika. Sehinggalah saya datang dan melihat kamu, ya Rasulullah. Bila saya tengok kamu saja, alhamdulillah, rasa tenang hati saya. Maksudnya Rasulullah menjadi penenang hati mereka. Tuan-tuan, cinta ini tidak akan dapat, perasaan begini tidak akan sampai melainkan kepada orang yang benar kasih dengan Nabi SAW. Kalau kita kata kita kasih dengan isteri kita, kita kata kita tak boleh duduk, tak senang kita makan, tak kenyang kalau tak tengok isteri kita. Tengok saja, alhamdulillah kenyang kita. Maksudnya itu benar cinta. Kalau sebut saja di mulut tapi di hati tak pun, bohong saja. Dia makan juga, sebelum tu 3 pinggan lah. Kemudian dia tengok pula isteri dia, dia kata, kalau abang tengok, tak tengok kamu sehari, rasa lapar, tak boleh nak makan, makan pun tak kenyang. Tadi 3 pinggan tapi tak kenyang, dia kata. Itu bohong saja. Tapi orang yang sebut macam ni, mereka sebut dengan sungguh-sungguh. Maka kata dia, wa inni zakartu mauti wa mautaka fa'araftu annaka idza daqaltal jannata rafa'ta ma'an nabiyyin wa in daqaltuha la arak. Kata Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah,
bila mana aku mengingati kematianmu ya Rasulullah, dan kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, fa'araftu annaka idza daqaltal jannata, ya Rasulullah, bila kamu masuk ke dalam syurga nanti, ini saya fikir, setiap hari ini yang difikir. Saya sehari kalau tak tengok kamu ya Rasulullah, saya akan bimbang, saya akan sedih, saya akan jadi sakit. Bila saya tengok kamu, saya rasa senang. Tapi bila saya fikir ya Rasulullah tentang kematian saya dan kematianmu ya Rasulullah, maka saya mengetahui bahawa kamu nanti ya Rasulullah sudah jelas akan berada dalam syurga Allah Ta'ala. Dan kamu akan diangkat oleh Allah bersama dengan para nabiyin, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa in daqaltuha lam arak. Kalau saya masuk syurga ya Rasulullah, saya tak tengok kamu ya Rasulullah. Saya bukan nabi, saya bukan rasul, dan kedudukan saya sudah tentu tidak sama dengan kamu ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Sayyidina Thawban, kalau saya masuk syurga denganmu ya Rasulullah, alhamdulillah. Kalau saya tidak masuk syurga ya Rasulullah, maka saya tidak akan melihat kamu lagi sampai bila-bila ya Rasulullah. Ini kebimbangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kebimbangannya bukan masuk syurga atau tidak, kebimbangannya melihat Nabi atau tidak. Kebimbangan pada dirinya sebenarnya bukan masalah masuk syurga ataupun tidak. Kebimbangannya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih yang bagaimana ini yang ada dalam hati mereka. Kita pun tidak boleh gambarkan. Melainkan orang yang dipenuh dalam hati mereka ini dengan iman, dengan nur, dengan halawah, dengan kemanisan dalam hati mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi diam, tidak menjawab. Karena persoalan ini persoalan besar. Persoalan kasih ini persoalan besar. Maka Nabi tidak menjawab. Tuan-tuan, siapa yang jawab? Allah yang jawab. Jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bukti bahawa yang disebut oleh Sayyidina Thawban dan sebahagian sahabat yang mengatakan juga sedemikian, memberi maksud bahawa yang disebut oleh mereka bukan hanya halwa di mulut mereka. Bukan hanya untuk menyedapkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk memuja-muja Nabi dengan untuk mendapatkan kedudukan dunia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Malah mereka menyebutkan tadi daripada bening hati mereka bahawa mereka benar kasih dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Turun ayat tersebut. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka ini nanti akan bersama dengan kelompok yang diberi nikmat oleh Allah ke atas mereka di kalangan para nabi, di kalangan para siddiqin, di kalangan para syuhada dan para salihin, dan itulah sebaik-baik teman bagi mereka. Dan semua Allah yang jawab, bukan Nabi yang jawab. Maknanya Allah mengiktiraf cintanya para sahabat Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mereka sebutkan tadi bukan daripada lidah sahaja tetapi daripada hati mereka. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kasihnya mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak akan dapat untuk kita hadir melainkan karena mereka mengenal baginda Nabi dengan sebenar pengenalan. Karena itu iman yang kita sebutkan di mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan mampu dilakukan praktikalnya melainkan setelah mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar pengenalan. Atau sunnah para salihin terdahulu, mereka akan mengenalkan terlebih dahulu kepada umat tentang Nabi. Kemudian dikenalkan tentang syariat. Maka umat akan mentakzimkan syariat. Umat akan mengagungkan syariat. Kerana apa? Karena mereka mengenal yang membawa syariat tersebut. Umat sekarang mempertikaikan syariat. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal yang membawa syariat. Karena mereka mengenal yang membawa syariat, dan mereka mengenal pewaris yang membawa syariat tersebut, maka mereka tidak akan pertikai syariat ini. Maka tidak akan ada fahaman-fahaman izm-izm yang pelik-pelik. Secularism, Allahumma salli ala pragmatism, faham-faham izm yang menjauhkan atheism, yang sampai meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan ada. Kenapa ada perkara ini? Kan tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ubat ampuh bagi umat. Ubat yang paling ampuh untuk menjaga umat adalah Rasulullah. Faham tak? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa?
Wa ma kunna mu'azzabin. Mu'azzabin kan? Mu'azzabin kan mu'azzibin. Mu'azzibin. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasul. Tidak? Dalam ayat Quran juga wa ma kunna mu'azzibin wa anta fihim ya. Ustaz ada kan? Nah, ayat. Nah. Satu lagi wa anta fihim tu. Nah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian yu'adzibahum wa anta fihim. Anta fihim yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana berada dengan umat tersebut tidak akan disiksa umat tadi. Baik, apa makna hadis? Apa makna ayat ini? Makna ayat ini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dengan umat di dalam hati mereka, umat ini tidak akan disiksa oleh Allah. Maksudnya mereka tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala dengan diturunkan faham yang pelik-pelik untuk mereka menganuti faham tersebut sehingga menjadi darah daging mereka. Karena dalam hati ini kalau dipenuh dengan Rasul tidak akan masuk faham yang pelik. Hati ini kalau dipenuh dengan mahabbah kepada baginda Nabi tidak akan masuk dengan faham yang menjauhkan mereka daripada syariat agama Allah Ta'ala. Tak akan masuk. Jadi ubatnya apa? Ubatnya Rasul. Karena itu kata para ulama ayat tadi wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim dengan makna Allah tidak akan menyiksa umat tersebut, tidak akan mengazab umat tadi kalau kata baginda Nabi sentiasa bersama dengan mereka. Kalau sunnah baginda Rasul sentiasa diamalkan bersama dengan mereka. Dan ayat tersebut tuan-tuan Allah Ta'ala sebut secara umum, tidak sebut dengan makna kalau kamu hidup dengan mereka. Tak, wa anta fihim. Dia tak sebut wa anta hayyun ma'ahum. Kamu hidup bersama dengan mereka saja, mereka akan selamat. Kalau kamu mati, mereka tak tentu selamat. Tak? Disebut ayat ni umum, mutlak. Wa anta fihim. Maksudnya Nabi sentiasa dengan kita. Faham tuan? Ini ubatnya. Kalau orang tanya kepada kita, apa ubat untuk menyelamatkan faham yang pelik pada zaman sekarang? Tak ada jawapan yang lain. Satu sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan bahawa seorang perempuan daripada Ansar telah wafat bapaknya, saudaranya, suaminya pada peperangan Uhud. Perempuan ini wafat orang-orang yang penting dalam hidupnya. Ayahnya, abangnya, adiknya, suaminya wafat dalam peperangan Uhud, syahid. Maka bila mana selesai peperangan Uhud, beliau berkata, waktu ketika tentera pulang daripada Uhud sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Nabi, maka perempuan ini keluar bersama dengan orang ramai menyambut tentera baginda Nabi SAW. Maka beliau berkata, ma fa'ala Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah bagaimana sekarang? Tuan-tuan tahu, dia dah tahu kata ayahnya, saudaranya, suami dia mati. Syahid. Tapi dia tak tanya semua. Yang dia tanya mula-mula adalah Rasulullah. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang ramai menjawab, khairan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Maksudnya alhamdulillah baik, Rasulullah baik seperti yang kamu sukai. Ha? Jadi kata perempuan ni, arinihi, tunjuk saya nak tengok Rasulullah. Baru saya tahu betul ataupun tidak yang kamu sebut. Hatta anzura ilaih. Falamma ra'athu, bila mana perempuan ini melihat Nabi SAW, qalat kullu musibatin ba'daka jalalun. Ya Rasulullah, semua musibah, semua perkara musibah yang ada yang besar-besar ini, maksudnya setelah melihat kamu, maka perkara lain semua jadi kecil ya Rasulullah. Musibah apa yang besar macam mana pun tidak akan menyamai musibah kalau kehilanganmu ya Rasulullah. Maksudnya musibah apa pun semua jadi kecil. Musibah paling besar adalah bila mana kamu tiada ya Rasulullah. Jadi wanita ini memahami bahawa musibah yang akan berlaku, musibah yang akan masuk ke dalam hati umat ini, yang besarnya adalah bila mana Rasulullah dijauhkan daripada mereka. Mereka lebih mengingat tentang dunia mereka. Tentang saya sebut ni bukan makna saya telah sampai kepada peringkatnya, tidak.
Saya sebut ni sebagai peringatan kepada diri saya sendiri untuk kita sampai ke tempat tersebut. Karena amalan ibadah kita tak banyak. Solat kita tak tentu diterima oleh Allah ataupun tidak. Zakat kita, haji kita tak tentu kita diterima oleh Allah. Satu saja. Yang tak ditolak, cinta. Ini saya tidak ditolak. Karena cinta tidak akan hadir, tuan-tuan, perempuan sekalian, melainkan daripada hati orang yang dipilih oleh Allah. Karena itu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut berkenaan dengan orang-orang yang mana mereka ini dipilih oleh Allah untuk mereka mengasihi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar pengenalan, tetapi mereka tidak mengasihi Allah dan Rasul. Abu Jahal lebih mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab lebih mengenal Nabi, membesar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi di depan mata mereka. Tapi mereka tidak ada dalam hati mereka perasaan untuk mereka mengagungkan Nabi, dan tidak ada cinta. Karena tidak ada cinta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika mana sakit kakinya, faqila lahu, dikatakan kepada beliau, uzkur ahabban nasi ilaik, ingatlah orang yang paling kamu kasih. Siapa orang yang paling kamu kasih, ingat pada waktu sekarang. Yazul anka, maka akan hilang sakit kakimu ni. Satu kata ulama, kalau ada orang sakit kaki sambil diurut kaki, sebut perkataan ini. Disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar. Disebut oleh dalam riwayat-riwayat yang lain, disebut oleh Al-Imam Ibn Sunni dalam kitab beliau Amal Yaum wal Lailah. Kata beliau, terus Sayyidina Abdullah bin Umar menjerit, ya Muhammadah, wahai Muhammad, sebut tu terus. Maksud sebut. Kawan yang main nak urut kaki ni, bila tengok sakit kaki Sayyidina Abdullah bin Umar, maka kata beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau kamu nak lega sakit kaki ni, sebut nama orang yang paling kamu kasih. Siapa yang kamu paling kasih? Tak ada orang dalam otak daripada waktu sebut melainkan Rasulullah SAW. Maka disebut, ya Muhammadah, fantashara. Maka tu kakinya boleh digerakkan, lega kakinya pada waktu tersebut. Ada seorang perempuan datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Maka kata beliau kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ikshifi li qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tunjukkan aku di mana kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakashafathu, maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu membuka ataupun menunjukkan kepadanya di mana maqam baginda Nabi laha, kepada perempuan tersebut, fabakat hatta matat. Menangis beliau sampai wafat. Menangis dia sampai mati karena kasihkan Nabi SAW. Betul, ada orang dia jadi pelik. Macam mana ni pergi ke makam Nabi sampai mati begini, gimana? Karena cinta. Cinta ni tidak ada mi'yar, dia tidak ada had. Karena itu kasih kita kepada Nabi SAW ni, kasihlah dengan sekasih-kasihnya. Pujilah Nabi dengan sepuji-pujinya. Maksudkan jangan berlebih-lebihan tersebut, jangan sampai kata Nabi Tuhan. Dan alhamdulillah umat Nabi terjaga daripada perkara tersebut, tidak mengatakan Nabi Tuhan. Alhamdulillah. Dan Nabi dijaga oleh Allah daripada umatnya menyebutkan yang sedemikian. Jadi tak perlu dibimbangi perkara tadi. Ini yang dilakukan. Sayyidina Khalid ibn Ma'dan rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Beliau setiap kali ingin tidur, maka beliau akan menyebutkan kerinduan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan sebutkan kerinduan beliau kepada sahabat Rasulullah di kalangan Muhajirin dan Ansar. Dan dia menyebutkan pula nama-nama para sahabat tersebut sebelum tidur. Dan beliau mengatakan, hum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi. Tala syauqi ilaihim fa'ajjil rabbi qabdi ilaik. Tengok. Sampai dia minta kepada Allah, ya Allah, tarik nyawaku ya Allah, cepat-cepat. Moga aku sempat, moga aku nanti boleh bertemu dengan mereka nanti ya Allah. Disebut ini doa dia. Fa'ajjil rabbi qabdi ilaik hatta yaghlibahun naum. Sehinggalah dia tidur. Jadi sebelum tidur, duduk baring, sebut yang tu dulu.
Rindu dia dengan Rasulullah, rindu dia dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut pula nama sahabat-sahabat yang dia rindu. Kemudian akhirnya dia kata, hum asli wa fasli. So, mereka ini adalah asli. Kalau asli maksudnya dalam riwayat sebutnya hum walidi. Hum walidi. Nah, wa fasli ataupun yang menyambungku dengan Allah. Pun boleh juga dengan riwayat dengan maksud yang sebut. Nah. Dan kemudian sampailah dia tertidur. Dan dia minta doa pula untuk dicabut nyawa pada waktu tersebut. Boleh kan minta doa bagi mati? Kamu ulama makruh minta doa mati ni kecuali apa sebab? Jangan minta doa mati cepat. Ya Allah, matikan aku kerana hutang banyak ya Allah. Dia tak boleh. Makruh. Sebab tak banyak hutang, lari dua orang, tak mana tak ada dah. Maka minta mati cepat, orang selesai dia kata. Tak payah bayar lah. Tak payah jumpa dah orang yang aku nak kena bayar hutang tadi. Tapi kalau takut dengan fitnah dunia, seperti yang didoakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam doa beliau ketika mana dihalang daripada masuk ke Bukhara dan takut dengan fitnah pada waktu tersebut yang terkena kepada beliau, maka beliau doa kepada Allah moga dicabut nyawanya dan wafat beliau setelah itu. Doanya mustajab. Dan doa dimati di Makkah, Madinah, tak masalah, boleh. Doa kerana nak kasih dengan Nabi, nak bertemu dengan Nabi SAW secara cepat. Ya. Disebut dilakukan oleh Sayyidina Khalid ibn Ma'dan. Tapi berapa ramai yang boleh doa macam tu tuan-tuan? Tak sanggup kita nak doa, kita rasa nak tengok lagi anak cucu kita. Kita rasa banyak lagi kerja kita nak kena buat. Rasa banyak lagi ni, tak cukup lagi ni dunia ni kita kecapi. Boleh tak malam ni nak tidur tu, ya Allah, tarik nyawa aku ya Allah nak bertemu dengan Rasulullah. Tak sanggup kita. Walaupun hak cerita ni pun ada depan ni. Ni hak duk baca kitab ni kan. Tak baca dia doa tu. Takut tarik-tarik lagi. Pakai selesai. Dan kita tengok tak jumpa juga. InsyaAllah. Yakin kepada Allah Ta'ala. Kasih kepada Nabi tidak akan dirugikan oleh Allah. Kasih kepada Nabi tidak akan disia-siakan. Wallahi wa Rabbi Ka'bah. Tidak akan disia-siakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Banyak sebab kata ulama, alamat untuk kita kasih dengan Nabi. Panjang lah ni pun. Kita baca tadi, pukul berapa tadi? Start ceramah, bukan start baca zikir. Tuan-tuan kira dengan zikir? No. Start ceramah tak silap saya dan 10 lebih lah. 10 lebih tak? Lebih kurang lah. Ini 10.46 dah. Kalau betul itu maksudnya hampir sejam dah kita cakap. Nak tahu betul tak betul kita cakap ni? Tengok tangan ni lah. Kamera tahulah. Oh banyak. Baik. Saya cerita sikit tuan-tuan. Antara alamat orang ni kasih dengan Nabi banyak. Antaranya ialah dia akan menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW. Ini alamat orang yang kasih dengan Nabi. Alamat orang yang kasih dengan Rasulullah, kata Al-Imam Qadhi Iyad, antaranya mengasihi benda yang dikasihi oleh Nabi. Sama ada apa-apa yang berkait dengan Nabi, lebih-lebih lagi yang berkait dengan darah daging Nabi SAW. Keturunan baginda Nabi SAW, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di kalangan muhajirin dan ansar, dan mereka akan membenci dengan golongan yang membenci kelompok ini. Dan mereka akan memusuhi kelompok yang memusuhi kekasih-kekasih Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW, bila mana melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihimassalam, kata beliau, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, aku mengasihi kedua mereka ini ya Allah, maka kasihilah mereka berdua ya Allah. Tuan, kalau Nabi SAW sebut macam tu, selesai tuan. Selesai, habis. Dan riwayat yang lain kata Nabi kepada Sayyidina Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa uhibbu man yuhibbuh. Ya Allah, aku mengasihinya dan aku mengasihi orang yang mengasihinya. Maka kita katakan bahawa kita mengasihi Sayyidina Hasan ibn Ali alaihimassalam, dan kita semua mengasihi mereka. Dan Nabi SAW menyebut kepada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihissalam, beliau mengatakan bahawa Husain minni wa ana min Husain. Ini dipanggil uslub. Dipanggil uslub apa ni? Dalam balaghah. Kalau uslub iltifat dipanggil uslub apa kan? Dipanggil dalam ilmu balaghah, Allahumma salli ala sayyidina, saya terlupa.
Nama istilah itu. Husain minni wa ana min Husain. Husain daripada aku dan aku daripada Husain. Dia. Barang. Jadi ini uslub yang digunakan oleh Nabi SAW yang sangat tinggi untuk menunjukkan bahawa Nabi dan Sayyidina Husain ini adalah seakan sejasad. Yang tidak ada perpisahan di antara kami. Makna. Dan kata Nabi SAW, cuba tengok tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik bila melihat baginda Nabi suka makan dubba. Yatatabba' ad-dubba min hawalil qas'ah. Qas'ah ni adalah satu bekas yang boleh dimakan oleh 5 ke 10 orang. So bekas besar. Dijamu oleh para sahabat. Dubba. Apa dubba? Labu. Labu apa? Labu ni dibuat kajian oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Kattani rahimahullahu ta'ala. Syekh Ja'far Kattani ataupun Syekh Abdul Hayy. Beliau buat riwayat dan juga dia kaji balik daripada hadis Nabi dan tatabbu' riwayat daripada riwayat-riwayat yang lain. Boleh dimaksudkan dengan labu tersebut adalah labu air. Kalau labu kuning tu. Lepas tu bila saya tulis balik dalam Facebook saya tentang riwayat tersebut dan yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Hayy, bahawa beliau mengatakan dimaksudkan dengan labu yang dalam hadis tadi adalah labu air. Yang kita buat gulai, kan? Yang kita buat sup air tu. Itu yang maksud labu tadi. Labu tu sejuk. Bukan labu kuning. Labu kuning yang orang Kelantan buat sirah labu tu. Bukan yang tu. Ini labu putih ni. Labu tu yang dimaksudkan dalam hadis. Disebut juga dengan khar'us salawi dipanggil. Daripada salah. Salah ni daripada maghrib. Dan banyak-banyak di tempat kita. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, tuan-tuan, tidak makan bitikh ataupun tembikai hindi ataupun tembikai kuning, asfar. Tembikai kuning kerana apa? Bukan kerana dia tak tahu kata Nabi suka makan, tak. Dia tahu Nabi suka makan tembikai kuning. Sebab tidak ada riwayat kata Nabi pernah jumpa tembikai merah. Sebagai riwayat kata tak ada riwayat kata Nabi jumpa tembikai merah. Yang jumpa tembikai kuning ataupun kantalok ataupun syammam. Tu tembikai susu. Itu yang kata yang dimakan oleh Nabi SAW. Imam Ahmad tidak makan tembikai ini. Kenapa? Orang tanya, kenapa tak makan? Kerana dia kata, kerana aku tidak tahu bagaimana Nabi makan. Macam mana Nabi makan buah tu? Cara macam mana Nabi pegang? Aku tak tahu, maka aku tak makan. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau Lawaqih Al-Anwar. Bagaimana tahari, jaga sungguh para ulama, bagaimana nak ikut Nabi SAW, hatta cara makan. Tuan-tuan kalau makan buah rutab, buah kurma yang masak tu, bukan kurma tu, kurma dia panggil tamar. Tamar hak kita makan hak kering tu, dia rutab, hak basah tu kan. Kita makan dengan buah tembikai, betir. Betir sini dengan masuk syammam, tembikai susu. Ataupun kita makan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan timun. Bagaimana kita makan buah tadi? Nabi ajar cara macam mana nak makan. Nabi pegang dengan dua-dua tangan. Nabi ambil buah rutab, Nabi masukkan dengan tangan kanan. Dan Nabi ambil dengan tangan kiri, timun ataupun buah tembikai tersebut, dimakan dengan tangan kiri. Dimakan dengan selang-seling. Kanan kiri. Itu cara Nabi makan. Apa kata? Ada orang kata, boleh makan dengan tangan kiri. Dan Nabi tunjuk tu. Hak tu je lah. Hak lain tak ada pula lah. Nabi makan sekali dengan dua-dua tangan. Melainkan buah ni saja. Nabi makan dengan kedua-dua macam tu. Yang ni ketika saya dalam majlis dengan Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, cucu Nabi kita Muhammad SAW, ulama besar di Al-Azhar, saya tanya kepada beliau, bagaimana bentuk timun yang dimakan oleh Nabi itu? Saya tanya kat Syekh, macam mana bentuk timun tu? Syekh kata, kamu tak pernah tengok? Saya kata, saya tak pernah tengok lah. Hak yang bentuknya macam timun yang pendek, yang kecil tu kah? Ataupun timun yang macam mana? Dia kata, tak apa, minggu depan saya bawa. Minggu depan dia beli. Berapa plastik timun? Beli. Untuk jamu makan kepada semua orang yang hadir dalam majlis. Saya tukang baca Syama'il. Dan Syekh hari itu, kata hari ini kita makan. Dan sebab minggu lepas Muhammad tanya, hari ini kita bawa timun tersebut. Timun tu macam buah petolak. Timun panjang. Yang timun tu ada pada waktu tertentu sahaja di Mesir. Bukan semua waktu ada. Waktu-waktu tertentu sahaja. Dijual di belakang khimar.
Orang kampung akan bawa mai jual timun tadi. Dia macam buah petola, tapi timun. Kalau tengok buah petola, macam tu lah timun tersebut. Jadi dimakan. Kami pegang tangan kiri, pegang rutab ataupun tamar. Saya kata kalau itu tak ada rutab, ada tamar. Tak apalah, tamar pun tak apalah, ambil tamar. Gigit tamar, gigit sekali makan. Bagi padu dalam mulut tu. Digabung, jalinkan dalam mulut kita makanan tersebut. Memang lazat bila mana mengikuti jalan Nabi SAW. Dan lazat juga waktu sebab kami lapar. Jadi, bila mana Sayyidina Anas bin Malik melihat perkara tersebut, maka kata Sayyidina Anas bin Malik, "Famaziltu uhibbud dubba'a min yawma idzin." Saya terus menyukai labu pada hari tersebut. Setelah saya melihat Nabi mencari-cari labu, maka saya terus mencintai labu. Tuan-tuan tengok. Hanya kerana melihat kesukaan Nabi, maka dia suka. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan bahawa beliau memakai ni'al sibtiyah atau sabtiyah. Beliau memakai kasut yang dibuat pada kulit. Yang kasut kulit tersebut tidak ada bulu. Kenapa dibuat kasut tersebut yang dia pakai? Karena kata beliau, karena saya melihat Nabi SAW melakukan sedemikian. Nabi pakai kasut macam ni, saya pun pakai kasut macam tu. Bila dilihat pedang sebahagian sahabat Nabi, ditanya, pedang ni kenapa kamu buat bentuk macam ni? Karena pedang Nabi SAW dibuat dengan bentuk ni, dan Nabi menempah pedang Nabi daripada kaum sekian-sekian, maka saya juga menempah dengan kaum tersebut. Dia sampai macam tu. Sayyidina Hasan ibn Ali alaihimassalam, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Ja'far, tiga-tiga ni adalah keluarga Nabi SAW. Mereka datang kepada Sayyidatina Salma. Sayyidatina Salma tukang masak Nabi SAW. Dan mereka bertanya kepada Sayyidatina Salma tentang makanan yang disukai oleh baginda Rasul ketika Nabi hidup. Sayyidatina Salma kata, orang La tak suka dah. Orang La tu zaman Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan waktu kecil, umur 8 tahun Rasulullah wafat. Cik lagi. Maka ketika beliau dah meningkat dewasa sedikit, maka beliau nak ingat balik tentang apa yang disukai oleh Nabi, bertemu dengan kekasih-kekasih Nabi, orang yang pernah berkhidmat dengan Nabi. Maka temu dengan Sayyidah Salma. Sayyidatina Salma ditanya, apa makanan yang Nabi suka makan, tolong buat dekat kami nak makan. Sayyidah Salma kata, wahai anak-anakku, kamu tak akan suka lagi makan makanan yang Rasulullah suka makan. Orang tak makan dah makanan tu. Dia kata, buat, kami nak makan juga. Maka Sayyidatina Salma mengambil adunan tepung sedikit, kemudian ditumbuk tawabil. Tawabil ni campuran daripada rempah-rempah. Kemudian diambil zanjabil. Zanjabil apa dia? Halia. Tumbuk lagi. Sekali. Tabuk dalam tu. Buah minyak sikit. Kacau. Inilah yang Nabi suka makan. Dia. Tuan-tuan bayang makanan apa tu. Dan kata ni yang paling Nabi suka. Dan Nabi sangat gembira ketika makan tersebut. Cuba tuan-tuan try buat tengok. Ambil tepung. Balik. Buah ayak sikit. Kacau. Bubuh minyak zaitun. Lepas tu ambil rempah-rempah yang ada tu. Adabi tu. Tumbuk. Potong halia. Tumbuk. Tabuk atas tepung tu. Cuba try rasa. Binatang apa yang tuan-tuan makan tu. Tuan-tuan yang ni yang katanya Nabi suka makan. Dan mereka makan kerana Nabi suka. Kerana Nabi suka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kasih ini tidak ada nilai. Kasih ini tidak ada mi'yarnya, tidak ada hadnya. Hatta sampai sekecil-kecil perkara tersebut pun diambil perhatian oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena apa? Karena mereka mengetahui bahawa inilah jalan kami untuk Allah. Karena mereka mengetahui bahawa susuk tubuh inilah yang telah membawa kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengeluarkan kami daripada zulmatil jahil, daripada kufur, daripada jahil kepada agama Allah Ta'ala, daripada tidak ada dalam hati mereka tentang kasih kepada adanya kasih kepada umat Nabi SAW. Maka kerana itu susuk tubuh ini perlu dikasih, kerana ini adalah pintu cinta kita. Ini adalah pintu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita kasih kepada baginda Nabi SAW. Kasih kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW. Kasih kepada segala asbab yang membawa kita kepada baginda Nabi SAW. Karena inilah pintu yang menyampaikan kita dengan hampir kepada Allah.
Karena inilah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah arahan daripada Allah kepada kita semua untuk kita mendekatkan diri kita melalui jalan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon ampun dan mohon maaf terpanjang bicara saya pada malam ini. Semoga Allah taala berikan kepada kita panduan sehinggalah kita bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak bersama dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.